Whiteys Fishing, yang juga dikenali sebagai Aiden Whiteman, ialah sebuah saluran YouTube yang memfokuskan kepada pengembaraan memancing di sepanjang pantai Queensland. Namun pada 13 April 2024, apa yang bermula sebagai trip memancing Aiden bersama dua sahabatnya bertukar menjadi detik cemas yang hampir merenggut nyawa. Hari itu Aiden, 17 tahun, keluar bersama dua sahabat karibnya, Sam yang sebaya dengannya dan Jacob berumur 15 tahun. Mereka menuju ke Double Island Point, sebuah kawasan tebing batu yang terkenal dengan pemandangan indah tetapi berisiko tinggi. Sebelum berangkat, Jacob telah meneliti ramalan cuaca dan mendapati ada kemungkinan ombak besar serta laut bergelora. Namun mereka tetap bertekad meneruskan rancangan. Dalam rakaman, jelas kelihatan keterujaan mereka untuk mencuba nasib dari tebing batu, penuh keyakinan bahawa kedudukan itu selamat untuk memancing. Mereka tidak menyedari bahawa saat itu bakal bertukar menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Oi, I don't reckon you're getting it. Oi, I'm putting on a what's it called? Oi, don't! He's in the water, bro! Oi, Reed! Dude, just try to swim towards us, bro. Oi. Chuck us a pole. Oi, you just be on wave watch. Oi, hold that. Go, just climb yourself up. Oh! Oi. Dude. Oi, big one. You're gonna have to come up, dude. Try come up. Hold that. Oh, dude, you're gonna cut yourself. It's all good, don't worry about the rod. It's just... Here, hold this. Go, climb. Alright, try get a foot grip. Just try get a foot grip. Come on, brother. Oh. Tanpa sebarang amaran, ombak kuat tiba-tiba menghentam batu dan menghanyutkan Jacob ke dalam laut yang bergelora. Rakan-rakannya segera bertindak pantas, cuba menyelamatkannya dengan melontarkan joran untuk dia capai. Dalam rakaman, kelihatan seolah-olah Jacob mampu menarik dirinya naik ke tebing. Namun, itu hanya permulaan. Boy, go. Start coming up. Oh, I got you. Sam, bro. Dude. Grab rod. Fuck. Holy fuck. Just don't panic. Oi. Just come this way. Dude! Come up here. Arus ombak yang begitu kuat menarik Jacob kembali ke bawah permukaan. Arus yang sama hampir menyeret Sam. Namun dia sempat naik ke tebing yang lebih selamat. Sam dan Aiden berusaha bertenang, menjerit memberi kata-kata semangat kepada Jacob sambil mencari apa sahaja di dalam beg yang boleh membantu. Oh, you're gonna need to come this way, man. Reed, come this way. Swim out here. Just swim out here, man. Here, you're up. Go. Just start climbing. Just fuck. I don't know. Rope. Oh, do you have it on you? Is it in your bag? Oh, we got rope. Just stay calm. Akhirnya, mereka menemui seutas tali dan melemparkannya ke arah Jacob. Oh, start swimming in a bit. You can't. Oh, you can't swim in. He's too exhausted. He's just getting
being f***ed, man. We can't jump in, because if we jump in, we're all Oh, unless you can't. He's gonna have to come close. Oi, come close. Oi. But try come right, because you'll get slammed here. He needs to get a foot here. And as soon as he gets a foot here, he's slammed. Come right. Go grab it. Go back. Huh? Go back. Go, get good foot in. Just hold on to this and let it ground you. Let it ground you. Go, stand on that. Stand on that. Go. Oi, dude. Just go, stand. Have a quick, have a climb. Holy f***. Get up. Get up. Holy f***. Can't. Come here, brother. Selepas beberapa cubaan gagal, Jacob akhirnya berjaya mencapai tali yang dihulurkan Aiden. 6 minit berikutnya terasa begitu panjang apabila kedua-dua remaja itu menarik Jacob dengan seluruh tenaga mereka. Derusan ombak yang kuat tanpa belas kasihan terus menentang setiap usaha mereka, sehinggalah akhirnya ketika mereka berjaya menentang tarikan lautan, mereka berjaya menarik Jacob kembali ke atas tebing. Jacob mengalami lebam dan luka, namun mujurlah dia terselamat. Pengalaman itu hampir merenggut nyawanya, mengingatkan betapa air laut boleh berubah menjadi berbahaya tanpa disangka. Walaupun Jacob telah meneliti ramalan cuaca, ombak di Double Island Point memang sukar dijangka. Fenomena yang sering tercetus akibat pertembungan arah gelombang dan bentuk dasar laut yang tersembunyi mampu menghasilkan ombak besar secara tiba-tiba. Ramai berpendapat bahawa mereka sepatutnya lebih bersedia dengan jaket keselamatan atau peralatan perlindungan lain sebelum memancing di kawasan berbatu yang berisiko tinggi. Insiden ini mengingatkan kita bahawa alam semula jadi, khususnya laut, boleh berubah dengan cepat dan tanpa amaran, menjadikannya sangat berbahaya. Setiap langkah perlu diambil dengan berhati-hati kerana satu kesilapan kecil boleh membawa tragedi yang merenggut nyawa. Lelaki yang anda lihat ini ialah Stephen Groves, berusia 58 tahun. Selama 2 tahun berturut-turut, Groves didakwa telah mengganggu jirannya yang kurang upaya, Stephen Persaud, seorang warga emas yang mengidap penyakit Parkinson serta bergantung sepenuhnya pada kerusi roda. Namun kisah ini menimbulkan pelbagai persoalan. Bagaimana satu isu kecil boleh bertukar menjadi mimpi ngeri yang menakutkan. Segalanya bermula apabila Stephen memasang kamera keselamatan di pintu hadapan rumahnya di sebuah perumahan flat sewaan di Shard End, Birmingham. Tujuannya hanya untuk melindungi dirinya dan penjaga yang keluar masuk setiap hari. Namun pemasangan kamera itu menjadi pencetus kemarahan Stephen Groves, seorang jiran yang tinggal bersebelahan. Apa yang pada mulanya kelihatan seperti rasa tidak puas hati yang remeh, perlahan-lahan bertukar menjadi gangguan yang berpanjangan dan menakutkan. Gangguan itu berkali-kali direkam oleh kamera keselamatan milik Stephen. Dalam beberapa rakaman, Groves dilihat membawa pemutar skru dan cuba memotong wayar kamera. Dalam rakaman lain, dia kelihatan menconteng lensa kamera keselamatan dengan pen marker, namun tidak berhasil. Dan pada ketika lain pula, memukul peranti tersebut dengan tukul besi dan pemenggang penyapu.
Bukan itu saja, Groves pernah mengunci laluan awam di koridor, menghalang Steven dan penjaganya daripada keluar rumah. Bagi Steven Persaud, setiap hari menjadi medan ketakutan. Dalam keadaan kesihatan yang semakin rapuh, dia dan penjaganya hidup di bawah tekanan berterusan. Ketenteraman yang sepatutnya dinikmati seorang pesakit warga emas hilang begitu saja. Groves telah disabitkan dengan 3 pertuduhan gangguan terhadap Steven. Mahkamah mengenakan perintah berkurung, memerintahkannya membayar ganti rugi atas kerosakan yang dilakukan, serta menghadiri program pemulihan selama 20 minggu. Namun semua hukuman ini gagal menghentikannya. Anak saudara Steven menyatakan bahawa insiden berterusan ini menjejaskan kesihatan mentalnya dan dia bimbang Groves mungkin berniat mencederakan bapa saudaranya. Pihak Majlis Perbandaran akhirnya mengusir Steven Groves daripada rumah sewanya, satu langkah yang wajar untuk mengekang tingkah laku agresifnya serta mengakhiri gangguan yang menakutkan terhadap Steven. Pada 29 Jun 2025, sekumpulan remaja mengadakan aktiviti beriadah dan mandi-manda di Sungai Mirim yang terletak di Bacabal, timur Laut Brazil. Namun suasana ceria itu bertukar cemas apabila salah seorang daripada mereka, seorang remaja perempuan berusia 13 tahun bernama Raisa, tiba-tiba hilang daripada pandangan. Rakan-rakannya mendakwa arus sungai yang deras menyebabkan Raisa tenggelam dalam sekelip mata. Kejadian berlaku begitu pantas sehingga usaha menyelamat oleh rakan-rakan dan penduduk berhampiran tidak berhasil. Pasukan penyelamat segera dihubungi, lalu operasi mencari dan menyelamat digerakkan di sepanjang kawasan sungai tersebut. Sungai Mirim yang kelihatan tenang dari permukaan sebenarnya menyimpan bahaya tersembunyi. Arus deras dan dasar yang tidak rata dengan cerun mendadak. Faktor ini menyebabkan pencarian menjadi sukar dan berisiko. Malah insiden seperti ini pernah dilaporkan berlaku sebelum ini. Pihak berkuasa tempatan memberi amaran bahawa walaupun akhirnya kelihatan cetek, hanya satu langkah boleh membawa seseorang ke bahagian sungai yang jauh lebih dalam tanpa disedari. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan sepanjang malam oleh pasukan bomba, penyelam profesional serta penduduk setempat yang turut sama membantu. Namun keadaan yang gelap, arus sungai yang deras serta kedalaman air yang tidak menentu akhirnya memaksa pasukan penyelamat menghentikan pencarian buat sementara waktu. Pada pagi keesokan harinya, seorang wartawan tempatan, Leonidol Frazo, hadir ke lokasi kejadian untuk membuat liputan mengenai bahaya tersembunyi di Sungai Mirim agar tragedi serupa tidak berulang. Sambil memegang mikrofon di tangan, Leonidol memutuskan untuk menunjukkan sendiri kedalaman dan kekuatan arus sungai itu sebagai peringatan kepada orang ramai tentang betapa berisikonya kawasan berkenaan. Ketika kamera mula merakam, Leonidol menanggalkan kasut dan seluarnya sebelum meredah air yang pada mulanya hanya paras lutut. Foi justamente aqui, pessoal. Nós vamos entrar agora na água aqui para mostrar para vocês o local. Olha, a gente já vê que aqui a água é muito forte, ó. E vai descendo, ó. Vixe Maria, vai descendo aqui, viu? Ó. Namun beberapa langkah kemudian, dasar sungai menjunam mendadak menyebabkan air naik sehingga ke paras dadanya. Então, pessoal, e ainda tem a correnteza. Aqui já, olha, ó, um passinho para frente, a água já está praticamente me cobrindo. Então, o risco aqui. Ketika Leonidol melangkah lebih jauh ke dalam sungai, dia tiba-tiba tersentak dan segera berpatah balik. Olha, andei pouquinho aqui, ó. A água já está acima do meu peito, para você ver a situação. Se eu andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou andar mais. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Dalam keadaan panik, sambil menggenggam mikrofon, dia segera bergegas naik ke tebing. Leonidol kemudian memberitahu rakan setugasnya bahawa dia merasakan sesuatu yang licin, seakan-akan tangan manusia ketika kakinya terpijak dasar sungai. Perasaan ngeri itu membuatkan dia enggan meneruskan rakaman. Beberapa ketika selepas itu, penduduk tempatan menjejak semula langkah Leonidol. Tidak lama kemudian, mereka menemui mayat Raisa tepat di lokasi yang sama. Siasatan mendapati Raisa meninggal dunia akibat lemas secara tidak sengaja kerana tidak mahir berenang dan dipercayai jatuh ke bahagian sungai yang lebih dalam sebelum dihanyutkan arus deras. Keadaan inilah yang cuba diperingatkan oleh Leonidol kepada penonton ketika dia tanpa sedar terpijak tubuh mangsa.
Rakaman tersebut terus menghantui sesiapa saja yang menontonnya kerana memperlihatkan penemuan tragis yang tidak disengajakan, suatu tragedi yang merenggut nyawa dan akhirnya dengan penemuan yang sama sekali tidak diduga. Disember 1999 terpahat dalam ingatan rakyat Venezuela sebagai salah satu detik paling kelam dalam sejarah negara itu. Negeri pesisir Vargas dilanda hujan lebat luar biasa yang mencetuskan tanah runtuh serta banjir lumpuh. Dalam tempoh hanya 72 jam, tragedi dahsyat itu merenggut ribuan nyawa. Peristiwa yang dikenali sebagai tragedi Vargas berlaku antara 14 hingga 16 Disember 1999 mengakibatkan antara 15,000 hingga 50,000 orang terkorban, manakala lebih 75,000 keluarga hilang tempat tinggal. Kerajaan Venezuela ketika itu di bawah pimpinan Presiden Hugo Chavez mengisytiharkan darurat. Pasukan tentera dikerahkan untuk operasi mencari dan menyelamat. Namun keadaan geografi yang berbukit serta cuaca yang tidak menentu amat menyukarkan akses ke kawasan terjejas. Bantuan kemanusiaan dari negara jiran dan pertubuhan antarabangsa tiba beberapa hari kemudian. Malangnya sebahagian besar mangsa telah pun terperangkap di bawah runtuhan sebelum misi menyelamat sempat dijalankan. Di sebalik segala usaha menyelamat, tragedi ini turut meninggalkan kesan kemanusiaan yang menyayat hati. Antara yang paling diingati ialah rakaman yang memaparkan seorang bapa yang namanya tidak pernah didedahkan ditemui masih hidup oleh pasukan penyelamat. ¡Quintero! ¿Pero le duele algo? ¿Está herido, señor? Tranquilo, respire. Ketika mereka berusaha membebaskannya, lelaki itu menangis teresak-esak lalu mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua yang berada di situ. Seorang anggota bomba menenangkannya, namun kata-kata susulannya membuatkan semua yang berada di situ terdiam. Apa yang paling menyayat hati ialah meskipun dia sedar kedua-dua anaknya mungkin tidak dapat diselamatkan, lelaki itu tetap enggan melepaskan genggaman. Detik tersebut yang masih banyak dikongsi hingga kini menjadi antara rakaman paling menyentuh hati, memaparkan kasih sayang dan pengorbanan seorang bapa. Akhirnya lelaki itu berjaya diselamatkan. Walaupun peristiwa itu sudah berlaku lebih 2 dekad yang lalu, rakaman tersebut terus menyentuh hati jutaan penonton di seluruh dunia, khususnya rakyat Venezuela yang masih berduka mengenang tragedi itu.